Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa yang telah dikatakan oleh YB Jempol yang memberikan maklumat yang tidak tepat kepada Dewan ini. Yang pertamanya ialah untuk Kerajaan Pulau Pinang apabila menjualkan tanah, dia melalui tender terbuka. Tak ada di mana-mana kata dia jual kepada yang satu lebih murah lah daripada yang lain. Tetapi saya rasa dia merujukkan kepada tanah di Taman Manggis. Tanah di Taman Manggis ada 1 ekar, 1.1 ekar yang melalui tender terbuka. Pihak yang nak beli ialah dengan harga RM230 per square feet. Tapi Barisan Nasional Pulau Pinang kata ini terlalu murah. Dia kata boleh jual RM450. Jadi Kerajaan Pulau Pinang kata sekiranya pihak Barisan Nasional kata dia boleh jual RM450 per square feet, Kerajaan Pulau Pinang rela jual kepadanya. Jadi dia kata dia mau beli dengan harga ini. Bukan yang kita nak jual dia dengan harga ini, tapi dia nak beli. Dia nak beli dan dia kata dia nak membangunkan rumah kos rendah. Kita kata boleh. Jadi belilah. Tadi dia sudah beli, dia sudah bagi 10% deposit. Jadi ini bukan kerajaan negeri Pulau Pinang nak jual dia dengan harga ini. Dia nak beli. Ini willing buyer. Jadi apa salahnya? Rupanya Barisan Nasional apabila mereka tak cari kerajaan, mereka nak banner rumah kos rendah dengan harga yang tinggi pula. Jadi kamilah pihak kerajaan Pulau Pinang bagilah mereka peluang ini. Jadi bukan jual dengan harga-harga yang berlainan. Yang kedua, boleh mencela Bukit Bertajam. Ya. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya ingin tanya Bukit Bertajam, kalau Barisan Nasional memang prihatin tentang cara tender terbuka ataupun secara transparan sesuatu transaksi diamalkan, adakah mereka sepatutnya lebih menggebelengkan tenaga pergi ke Perak nak tanya Kerajaan Barisan Nasional di Perak kenapa tanah 6 ekar di tengah-tengah Pekan Setiawan diturunkan premium 4.7 juta kepada 52,000 dan diluluskan kepada sebuah syarikat kroni, sebuah syarikat keluarga Kinta Berkat Sendirian Berhad, dan juga hampir seluruh Pekan Lumut 147 ekar tanah projek diluluskan kepada syarikat yang sama tanpa tender terbuka, dan bagi banyak lagi 60 ekar di Sri Iskandar, 15 ekar di Pundut, ratusan ekar tanah hinggakan berpuluh-puluh ribu ekar tanah, 68,503 ekar diluluskan dengan harga RM375. Kenapa Barisan Nasional tidak datang ke Perak memastikan kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Sri Zamri ini menjalankan tugas dengan tulus? Setuju tak? Ya, memang Barisan Nasional dia berperangai begitu. Apabila dia jadi kerajaan, dia buat yang buat lain lah apabila dia jadi pembangkang. Jadi lebih baik kita bagi Barisan Nasional jadi pembangkang. Mereka akan lebih tekun. Kerana di Pulau Pinang pun, Kerajaan Pulau Pinang kata di Jalan SP Celaya ada 11 ekar tanah. Kerajaan negeri akan membenakan perumahan yang mampu dimilik, tapi akan beri 2 ekar kepada Kerajaan Pusat untuk membina rumah kos rendah juga. Tapi mereka tak mau bina rumah kos rendah di situ. Mereka insist nak beri tanah 1.1 ekar dengan harga yang jauh lebih mahal, dan mereka nak bina rumah kos rendah di situ. Apa kita boleh buat? Kan? Tuan Pengerusi, buktiran 060300 iaitu custom pemantauan dan penguatkuasaan.
Saya diminta oleh seorang pemilik syarikat pengangkutan Penang Selangor. Lori nombor dia AFF 1279 telah ditahan dengan barang-barang yang diangkut kerana sebahagian barangnya kata tidak membayar cukai. Pada 27 September, beliau meminta supaya sekiranya ada barang-barang yang tidak bayar cukai itu, tahanlah. Custom tolong tahan. Tapi barang-barang yang tidak terlibat, tolong bagi balik kepada dia. Kerana ini customer orang yang lain. Tetap pada Oktober 9 hari bulan Oktober, pihak custom pun sudah kata boleh ambil balik barang-barang yang tidak terlibat. Tapi Tuan Pengerusi, sampai hari ini masih tak dapat balik lagi. Jadi saya tidak tahu apakah prosedurnya. Tapi saya harap pihak penguatkuasaan pun boleh faham bahawa syarikat-syarikat pengangkutan ini pun cari rezeki saja. Lori yang ditahan juga dia perlu bayar kerana dia outsource kepada vendor. Ini bukan lori dia. Setiap hari lori itu ditahan, dia mesti bayar RM200. Dan ini sudah hampir 1 bulan lah dia bayar. Dan dia barang-barang yang lain tak boleh sampai kepada customer yang lain. Jadi saya minta jasa baik kementerian supaya sama ada boleh lihat memberi perhatian kepada kes ini supaya barangan yang tidak terlibat itu dan juga lori yang tak salah itu boleh dikembalikan secepat mungkin. Tuan Yang di-Pertua, saya nak sentuh pengurusan belanjawan. Objektifnya ialah untuk menentukan agensi-agensi kerajaan diberi peruntukan kewangan yang sewajarnya melalui pemeriksaan dan penganalisaan program dan rancangan pembangunan selaras dengan dasar belanjawan negara semasa. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun 2004, Kerajaan Barisan Nasional dia telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kabinet mengenai kesaksamaan gender. Untuk melalui jawatan kuasa ini, kita harap kita boleh melaksanakan gender mainstreaming, iaitu dan objektifnya, final objektifnya ialah supaya kita mencapai kesaksamaan gender. Saya menalu-alukan tindakan ini, tapi malangnya Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang Pengerusi, sampai hari ini kita tak dapat lihat bahawa dalam bajet ini gender ini diambil sebagai faktor untuk mempertimbangkan. Gender adalah penting kerana lelaki dan perempuan kita walaupun semua manusia, tapi tanggungjawab kita di dalam keluarga adalah tidak sama, berlainan, dan juga jawatan kita pun tidak sama. Ramai wanita di dalam pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi guru, menjadi jururawat, tapi lelaki lebih menjadi pembuat keputusan, seperti menteri-menteri ramainya adalah lelaki. Jadi ada ketidaksamaan dalam Kerajaan Barisan Nasional sudah begitu lama memerintah, tapi sampai hari ini masih tak dapat menyediakan bajet responsif gender. Saya tidak mahu kata bahawa pihak sini adalah pandai. Kita pun dalam pembelajaran juga, we are in the learning juga, ya. Tapi kita cuba, upamanya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang kita sudah menjalankan satu projek yang kecil. Bagaimana kita nak
jalankan bajet responsif gender. Dan ini buku kecil yang diterbitkan. Dan di sini dia kata mengapa pentingnya kita ada bajet responsif gender. Bajet responsif gender ataupun GRB, BRG ini mengiktiraf perbezaan keperluan golongan lelaki dan wanita, kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki. Seringnya perbezaan ini penting. Begitu juga dengan perbezaan jenis-jenis perkhidmatan yang mereka perlukan, serta cara mereka yang berbeza-beza dalam menggunakan dan memanfaatkan perkhidmatan sedia ada. Menerusi bajet responsif gender. Campur tangan yang diperlukan untuk menangani keperluan yang berbeza-beza ini dikena pasti dan kemudian tercermin pada dasar-dasar rancangan-rancangan dan bajet kerajaan. Dengan menerapkan bajet responsif gender, bajet responsif bajet, kita mampu mempertimbangkan secara lebih holistik dan tepat keadaan-keadaan, pengalaman-pengalaman, keperluan-keperluan, sumbangan-sumbangan dan potensi-potensi yang berbeza-beza pada setiap kelompok lelaki dan wanita yang berlainan. Dengan cara ini, gender responsif budget memberikan kita sekurang-kurangnya 4 lagi manfaat utama, iaitu pertama, ia akan membantu memaksimalkan sumber tenaga manusia, membantu setiap individu lelaki dan wanita mencapai potensinya tanpa stereotip atau diskriminasi. Yang kedua, usaha menentukan bajet menghasilkan sejumlah instrumen untuk membantu kita menggunakan sumber kewangan negara dengan lebih baik, dengan memadankan bajet dengan perancangan program-program keutamaan dan projek-projek. Yang ketiga, gender responsif budget akan membantu kita di setiap peringkat proses penentuan dasar dan bajet untuk meningkatkan urutan keutamaan, perancangan, penerapan, pemantauan dan penilaian. Empat, gender responsif budget menggalakkan urus tabik yang baik, mengembangkan prinsip-prinsip menyatakan semua pihak, kepaduan sosial, ketulusan, kebertanggungjawaban, kecekapan dan daya respons. Jadi tuan yang pengurusi, saya rasa saya minta supaya pihak Kerajaan Barisan Nasional boleh mengambil inisiatif memulakan gender responsif budget ini. Saya rasa dia bukan begitu sukar dilaksanakan, walaupun bukan begitu mudah juga. Upamanya di bawah sini ada satu buktiran, ya, dia nak memberikan peruntukan kepada NGO. Jadi di sini saya rasa sekiranya kita lihat dari perspektif gender ini, bolehkah kita analyse sama ada kita berikan NGO yang bertumpu kepada hak asasi wanita, women NGO yang menjalankan berbagai tugas, berbagai perkhidmatan untuk masyarakat. Jadi saya pohon supaya saya rasa kementerian pun sudah memulakan dengan ada satu mesyuarat, dan saya mengucapkan syabas untuk sudah memulakannya. Dan juga memanggilkan pihak kami di sini untuk mengambil inisiatif. Dan saya harap inisiatif ini boleh diteruskan dan dipercepatkan. Saya rasa memerlukan driver, orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Jangan seperti kabinet, jawatan kuasa kabinet atas kesesamaan gender itu, walaupun sudah
Sudah dekat 10 tahun, tapi kita tak nampak hasilnya dan tak lihat dia dilaksanakan dengan tekun. Jadi saya mohon supaya Kerajaan Barisan Nasional lebih responsif dalam aspek ini. Sekian, terima kasih.